Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Ini adalah keputusan terkini daripada SPR. Semua orang sekarang tertumpu kepada dua, yaitu yang di Pertuan Agong di Istana Negara dan juga daripada SPR. Keputusan SPR sama ada mengumumkan Perdana Menteri baru ataupun tidak. Apa yang diumumkan oleh SPR yang terkini ialah SPR kata tiada parti dapat majoriti muda. Menurut SPR, tiada mana-mana parti memperoleh 50% daripada 219 kursi parlimen yang dipertanding atau majoriti muda dalam pilihan raya 15. Kata Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, berdasarkan keputusan rasmi, tiada satu pun yang memenangi keputusannya yang terkini itu. Abdul Ghani ketika berucap dalam sidang media mengatakan bahawa beberapa kawasan juga masih belum dapat dipastikan, terutamanya Baram, dan ada satu kawasan yang masih tidak dapat dijalankan pengundian ekoran kematian calon. Saudara-saudara, mengikut peratusan 73.89% pengundi telah turun mengundi sepanjang hari kemarin. Dan yang menarik lagi ialah terdapat juga satu kerusi N42 yang juga belum dilaksanakan kerana kematian calonnya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, selain daripada itu, apa komen Zahid Hamidi selepas selepas Barisan Nasional kalah teruk dalam PRU ini? Tidak sangka ini komen daripada Zahid Hamidi apabila dengan berlapang dada Zahid kata BN terima hormat keputusan rakyat. Itu komen daripada Zahid Hamidi. Dia kata Barisan Nasional menyatakan komitmen untuk menjadi jambatan bagi mengukuhkan hubungan antara negeri Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Beliau berkata bahawa mereka bersedia menjadi jambatan mengukuhkan hubungan itu. Selain daripada itu, menurut Zahid Hamidi juga, BN turut menerima dan menghormati keputusan rakyat pada pilihan raya pada kali ini. BN menganggap bahawa keputusan PRU 15 merupakan satu isyarat besar yang diberikan oleh rakyat terhadap kami. Nah, nampaknya Zahid mula sedar diri bahawa memang keputusan yang beliau buat adalah keputusan yang salah kerana rakyat menolak beliau. Selain itu, namun begitu BN akan terus komited untuk terus memberi sumbangan, kata Zahid Hamidi, tanpa melihat perbezaan dan sentimen. Katanya selain itu, BN akan terus memberikan tumpuan bagaimana mengembalikan kekuatan parti, terutama sekali dalam menangani cabaran dan memahami keperluan generasi baru, katanya. Senang saya Zahid Hamidi. Apa yang perlu Zahid Hamidi buat lakukan sekarang ini ialah perkara yang paling besar ialah letak jawatan. Itu menurut Menteri Besar Johor yang baru, yaitu On Hafiz. Beliau mendesak Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Kalau sebelum ini banyak suara-suara sumbang juga yang telah mencadangkan supaya Zahid Hamidi letak jawatan gara-gara kesilapan keputusannya yang telah memaksa PRU 15 diadakan dan juga meletakkan calon yang sepatutnya menang digugurkan pula. Akhirnya ramai sudah mula berbicara, ramai sudah yang menunjukkan pemberontakan mereka dengan mengatakan Zahid Hamidi patut letak jawatan. Yang terkini ialah Menteri Besar Johor. Susulan prestasi buruk Barisan Nasional dalam PRU kali ini, On Hafiz Ghazi menggesa supaya Presiden UMNO itu Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan segera seperti yang dilakukan oleh Najib Razak pada PRU 14. Kita semua sedia maklum bahawa satu tsunami politik Melayu telah berlaku di mana orang Melayu telah menolak UMNO. UMNO telah rebah, katanya. Usaha untuk memulih dan memperbaiki parti ini bermula sekarang. Jika kita tidak berubah sekarang, kita tidak akan memenangi satu kerusi pun pada masa akan datang, katanya. Oleh itu, dengan penuh rasa hormat dan penuh takzim, saya memohon yang berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai Presiden pada kadar segera. Sebagaimana Datuk Seri Najib telah berjiwa besar dan meletakkan jawatan, katanya pada tahun 2018. On Hafiz juga berkata, BN perlu kembali mendengar suara rakyat yang diterjemahkan melalui undi mereka semalam. Ramai pemimpin UMNO, MCA dan MIC yang berkaliber dan berpotensi terkorban kerana tidak mahu mendengar denyut nadi akar umbi. Kita semua berani membuat perubahan ke arah kebaikan demi masa depan parti, kata mereka.
Selain daripada itu, pada PRU 15 semalam, BN hanya menang 30 kerusi daripada 222 kerusi yang dipertandingkan. Di Johor, BN hanya memenangi 9 kerusi Parlimen, Parit Sulong, Air Hitam, Simpang Renggam, Tenggera, Kota Tinggi, Pengerang, Pontian, Tanjung Piai dan Sembrong. Yang pastinya memang semua orang sekarang satu saja yang diteriak-teriak orang, yaitu Zahid Hamidi harus letak jawatan. Tiada cara lain untuk memperbaiki UMNO hanya dengan Zahid Hamidi letak jawatan, kerana sentimen satu undi satu untuk Zahid telah berjaya melemahkan UMNO. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semua? Aku nak umumkan kepada kamu semua keputusan siapa yang akan menjadi kerajaan Malaysia pada hari ini, petang hari ini. Menjelang petang, kita diberitahu bahawa yang melalui Istana Negara telah pun menghendaki kerajaan yang mampu membentuk akan menghadap yang di Pertuan Agong menjelang petang ini. Dan kita ingin ucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada Pakatan Harapan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim kerana telah memenangi PRU yang ke-15 ini dengan begitu bergaya, walaupun hanya mendapat 82 kerusi keseluruhan di seluruh Malaysia, tetapi Pakatan Harapan adalah kerajaan ataupun adalah gabungan yang telah memenangi dengan bilangan majoriti daripada gabungan-gabungan yang lain. Yang menghampiri Perikatan Nasional ialah Pakatan Harapan ialah Perikatan Nasional yang telah mendapat sebanyak 73 kerusi, ketinggalan 9 kerusi berbanding Pakatan Harapan. Manakala Barisan Nasional pula kali ini benar-benar kalah teruk dengan hanya mendapat 30 kerusi sahaja. Dengan itu diumumkan bahawa Anwar Ibrahim mengesahkan beliau telah mendapat sebanyak 111 atau 112, melepasi angka 111 dan 112 untuk mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan. Anwar Ibrahim telah mengesahkan bahawa beliau mendapat bilangan itu dan tidak mahu mendedahkan siapa yang menyokong mereka. Beliau kata dia akan hanya mendedahkan apabila telah menyerahkan angka itu kepada yang di Pertuan Agong. Dengan itu kita ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah sekali lagi kepada Anwar Ibrahim atas kejayaan mereka membentuk kerajaan hari ini dengan bilangan MP melebihi 111 atau 112 menurut laporan ini. Namun demikian, seperti yang telah dijangkakan, Blok Borneo yang dibentuk melalui GRS dan juga GPS akan menentukan siapa yang akan membentuk kerajaan muktamad pada pagi ini. Kerajaan itu akan dibentuk melalui gabungan daripada sokongan daripada Blok Borneo, yaitu Borneo Blok yang mana dianggotai oleh GPS dan GRS. Semoga para pemimpin di Sabah dan juga Sarawak mempunyai kebijaksanaan untuk memilih siapakah sebenarnya yang layak untuk mereka sokong. Kerana untuk makluman kamu semua, Sabah dan Sarawak memerlukan kuasa untuk mengubah nasib Sarawak juga dan Sabah. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, cuba dilihat dalam manifesto siapakah gabungan sebenarnya yang telah memberikan janji yang lebih baik untuk barisan untuk GPS dan juga GRS. Boleh rujuk nanti siapa punya manifesto yang terbaik yang dapat memberikan manfaat besar kepada rakyat di Borneo. Jadi dengan ini kita umumkan sekali lagi, Anwar telah mengesahkan bahawa dia telah mendapat bilangan angka yang cukup untuk membentuk kerajaan, yaitu 111 atau 112, dan Anwar juga kata dia akan menghadap yang di Pertuan Agong untuk menyerahkan bilangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya umumkan keputusan penuh, muktamad dan sahih sudah rasmi yang telah disahkan oleh SPR ialah Pakatan Harapan dengan 82 kerusi, Perikatan Nasional dengan 73 kerusi, Barisan Nasional 30 kerusi dan lain-lain sebanyak 34 kerusi. Sekiranya bilangan lain-lain ini menyokong Pakatan Harapan, kita akan membentuk, kita akan dapat
kerajaan yang baru dengan bilangan kerusi sebanyak 116 kerusi. Jadi dengan itu hanya 2 blok sahaja bergabung sudah boleh membentuk kerajaan. Kalau dilihat kepada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan lain-lain, kalau inilah yang bergabung, mereka tidak akan dapat terus untuk 2 gabungan sahaja. Jadi untuk mencapai kestabilan di Malaysia, sebenarnya pada pendapat saya tidak perlu banyak bergabung. Hanya perlu 2 gabungan sahaja supaya mudah untuk diurus dan tidak perlu lagi kita mendengar songe-songe di sana-sini, rintihan di sana-sini, rayuan di sana-sini. Semoga yang kita inginkan yaitu kestabilan tercapai. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.